الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلمام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari kita sama-sama merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan juga hidayahnya. Allah Ta'ala berikan ruang dan kesempatan pada hari yang mulia ini, pada malam yang mulia, di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita serta sama-sama menunaikan solat berjamaah. Dan insya-Allah seperti biasa pada minggu yang pertama dan minggu yang ketiga kita akan mengupas satu kitab, iaitu 40 hadis peristiwa akhir zaman. Mudah-mudahan dengan perkongsian kupasan yang diterangkan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat sekalian, insya-Allah. Yang mana kitab ini yang dikarang oleh Syekh Kiai Muhammad Syukri Unus Al-Banjari, yang mana diterjemahkan iaitu almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya dan berikan keampunan kepadanya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita mengupas akan kitabnya, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri kita, insya-Allah. Baik, kita sudah lepas hadis yang ke-24, yang mana dalam hadis tersebut diterangkan iaitu sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarannya, yang mana disandarkan hadis ini daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi Imam Al-Bukhari ini mengambil kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat dari segi matannya, tidak ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, tak ada. Kalau sebelum kita dengar yang mana kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan, bahawasanya qala Rasulullah SAW qala, tapi dalam hadis ini tidak ada. Berarti Imam Al-Bukhari ini mengambil hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhu. Jadi apakah beraninya
Imam Al-Bukhari ini mengambil dikarenakan sahabat Ali ini pasti mengeluarkan kata-kata itu dengan kata-kata yang dia itu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadinya percakapan atau dengarnya hadis ini dengan peristiwa pada khulafa ataupun pemerintahan daripada Sayyidina Ali sendiri. Ketika itu disampaikan, ketika itu banyaknya ustaz-ustaz yang menyampaikan akan ilmu, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah seperti ini, ada orang yang sampaikan melalui sampai daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada juga yang sampaikan selain daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya mazhab yang lain selain mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pada ini daripada zaman dahulu lagi adanya perbalahan antara ahli sunnah, adanya syiah, ada dan sebagainya. Jadi bukan kita tak ada istilah pelik. Pada zaman sekarang dah berlaku pertikaian, perdebatan dan sebagainya. Dari zaman dahulu lagi dah berlaku. Dan diterangkan juga iaitu seseorang yang pendakwah atau penceramah atau pendidik atau kita seseorang nak menerangkan pada seseorang mesti dengan kefahaman dia, sesuai dengan kefahaman. Kalau kita ceritakan tentang wuduk contohnya, kita menceritakan tentang rukun dalam wuduk itu sendiri. Bagaimanakah basuhan, bagaimanakah cara menyapu, adakah kita harus membasuh dengan berus muka kita? Nak katakan nak membasuh tu bagaimana kita nak membasuh? Sebab tu kita harus ada praktikal sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah perlunya ada ilmu. Bagaimana kita nak mencari ilmu? Dengan kita mencari guru yang mursyid, guru yang betul-betul dia itu faham, tahu betul-betul, yang mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-25, iaitu penuntut ilmu sangat beruntung. Seseorang yang menuntut akan ilmu, yakni dalam kurung ilmu agama, bukan ilmu dunia tapi ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wathilah bin al-Asqa'i radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma fa adrakahu kana lahu kiflani minal ajr fa in lam yudrikhu kana lahu kiflun minal ajr. Akhrajahu Ad-Darimi. Daripada Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yaqulu itu adalah fi'il mudhari', maknanya telah. Kalau fi'il mudhari' telah, yaqulu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mencari ilmu lalu dia mendapatkannya, maka baginya 2 pahala. Sesiapa yang mencari ilmu lalu mendapatkan akan ilmu, yakni memberikan kefahaman kepadanya, maka baginya 2 pahala. Sesiapa yang mencari ilmu tetapi tidak mendapatkannya, tidak memberikan kefahaman kepadanya, maka baginya 1 pahala sahaja. Riwayat At-Tabrani, riwayat Darimi. Jadi seseorang yang mencari ilmu, seseorang yang berniat nak mencari ilmu, nak menuntut ilmu, yang nak hadir dalam satu majlis, nak mendapatkan ilmu, nak datang saja, duduk saja, belum dapat ilmu lagi, tak beri kefahaman lagi, dah dapat satu pahala.
Tapi kalau dia itu mendapatkan akal ilmu, maka dia mendapatkan kefahaman, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala mencari ilmu. Yang kedua, faham akan ilmu. Keterangan: sungguh beruntung menjadi pelajar agama. Bergelar pelajar sahaja sudah dapat pahala. Bergelar kita itu sebagai penuntut akan ilmu sudah mendapatkan akan pahala, walaupun belum faham sepenuhnya. Walaupun guru itu menerangkan, contoh rukun wudu ada 6, tapi guru itu baru terangkan separuh daripada 6 rukun. Walaupun belum penuh sepenuhnya kita faham akan rukun wudu tersebut, maka kita tetap mendapatkan akan pahala. Bagaimana pula jika dapat memahami ilmu yang dicari sepenuhnya, maka mereka akan mendapat 2 pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu pada martabat yang paling tinggi dan berada dalam keadaan yang sangat beruntungkan. Tidak rugi menjadi pelajar agama kerana ilmu akan bertambah, martabatnya sentiasa ditinggikan. Ini ciri-ciri atau seseorang yang mendapatkan menuntut akan ilmu. Mana keberuntungan apa yang dia dapatkan? Yang pertama iaitu ilmu yang bertambah, martabatnya akan ditinggikan, sentiasa ditinggikan. Orang akan memuliakannya, akan memandang akan kemuliaannya dikarenakan akan ilmunya. Rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak akan diputuskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita katakan rezeki tidak dijamin oleh Allah. Hidup di dunia akan lebih berbahagia, atau kita katakan hidup rasa aman, tenang, tak ada kita rasa kucak-kacik, rasa susah hati, tak ada. Itu bagi orang yang menuntut ilmu. Yang dikerjakan saban hari adalah pekerjaan para nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama para anbiya dan juga para mursalin. Jadi kelebihan yang paling besar itu adalah iaitu kita mendapatkan yang mana yang kita katakan, yang kita hasratkan, iaitu mendapatkan syurga. Malah disebutkan iaitu bersama di dalam syurga nanti bersama dengan para nabi, para anbiya, para nabi, daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mursalin, iaitu para nabi yang diutuskan menjadi rasul. Jadi nabi dan rasul itu berbeza. Kalau rasul dia akan menjadi nabi, dia adalah nabi. Tapi kalau nabi, dia tak semestinya rasul. Rasul ini dia wajib untuk menyampaikan atau berdakwah, menyampaikan agama Islam. Tapi kalau nabi tak. Kalau gelaran nabi ni dia untuk diri sendiri sahaja. Itu perbezaan antara rasul dan juga nabi. Lepas tu kalau kita dengar anbiya dan mursalin, jadi perbezaan antara keduanya. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi pelajar agama. Lebih-lebih lagi kelak menanti akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya. Maka dari situ kita tak seharusnya kita merendah-rendahkan orang-orang yang belajar agama, apatah lagi orang yang mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Patutnya kita lebih support mereka-mereka ini atau anak-anak ini untuk belajar lagi, supaya mereka ini dapat menyampaikan akan ilmu yang dipelajarinya. Jadi kalau kita menyumbang, kita sedekahkan harta kita kepada mereka ini, insya-Allah kelak akan menjadi ulama dan menyinari. Jadi kita beruntung, kita dapat melahirkan walaupun hanya sedikit, tapi kesannya adalah
kita mendapatkan ganjaran, iaitu ganjaran pahala yang dibawa oleh seseorang yang kita sumbang itu. Jadi kelak akan menjadi ulama yang menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Itu. Kadang kalau dulu kita dengar orang mengatakan apakah kesan ataupun kesudahan kalau kita belajar agama ini, tidak ada kerjaya dan sebagainya. Sedangkan martabatnya itu tinggi dan jaminan rezeki itu dijamin, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pandangkan. Tapi setengah masyarakat itu memandang akan dunianya, bagaimana pekerjaannya, adakah kerja-kerjaan atau tidak. Kan itu yang difikirkan. Terus daripada pengarang kitab ini mendoakan, iaitu ya Allah, jadikanlah kami daripada hamba-hamba-Mu yang selalu atau sentiasa haus dahaga akan ilmu pengetahuan. Maknanya kita mengharapkan kita itu sentiasa nak akan ilmu yang baru, nak tahu akan ilmu supaya kita memahami supaya kita dapat menyinari akan ibadah apa yang kita kerjakan. Sebab itulah kalau kita kadang-kadang kita mengerjakan ibadah, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Di sebaliknya apa yang kita harapkan daripada ibadah kita. Sebab itulah pentingnya akan ilmu pengetahuan. Apatah lagi kalau orang yang nak menuntut ilmu, kita menghalang mereka daripada untuk belajar ilmu. Jadi kita jangan melarang akan sesekali seseorang itu akan menuntut ilmu. Malah kita mengajak orang itu akan menimba akan ilmu pengetahuan. Apatah lagi ilmu agama. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat ini iaitu berguna akan diri kita. Ilmu itu berguna kepada diri kita dan kita dapat sampaikan kepada orang lain ilmu yang kita dengarkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan kumpulkanlah kami pada hari kiamat bersama para anbiya dan juga mursalin. Ini doa daripada pengarang kitab itu sendiri. Itulah salah satu daripada penuntut ilmu sangat beruntung mendapat martabat yang tinggi, rezekinya dijamin, hidup di dunia ini lebih bahagia, tenang. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pasti tenang. Apatah lagi ada aircon kan, tenang sampai tertidur, tu tenang kita. Nak menggambarkan kita tu tenang duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita lihat negara lain nak menuntut ilmu tu sukar, harus berperang dan sebagainya. Tapi kita di Malaysia ini tidak ada berperang, malah aman. Tapi kita sebahagiannya tidak mengambil endah tentang beratnya akan ilmu agama ini. Jadi beruntunglah kita sebahagian, walaupun kita ini tak ramai, tapi sebahagian yang menuntut ilmu. Hadis yang ke-26, iaitu kelebihan mengajarkan akan ilmu. Kita dah dapat ilmu, kita dah tahu dah keuntungan menuntut ilmu. Setelah kita mendapatkan akan ilmu, dah faham ilmu, maka kelebihan pula ketika kita mengajarkan akan ilmu yang kita belajarkan itu, yaitu daripada Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ah farubba muballighin
aw'a min sami', akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud. Kalau kita dengar hadis Ibnu Mas'ud, ia ini diringkaskan daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah, diringkaskan dalam bahasa Arab ini Ibnu Mas'ud, anak kepada Mas'ud. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar sesuatu daripada kami, lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikannya. Jadi kelebihan orang yang mengajar ilmu ini, kadang-kadang orang yang menyampaikan itu tidak sehebat orang yang mendengarkan. Sebab itulah dalam ini kita dengar seperti doa, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar sesuatu daripada kami. Seseorang yang menyampaikan akan ilmu itu seharusnya mendoakan bagi orang yang mendengar akan kebaikan, keindahan yang kita sampaikan ini, memberikan manfaat kepadanya. Lalu dia dapat menyampaikan kepada orang lain akan ilmu yang disampaikan. Itu seseorang yang mengajar akan ilmu, mendoakan bagi orang yang mendengar ilmu yang didengarkan daripada kita sendiri. Maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat, lebih teliti dalam urusan ibadahnya daripada orang yang menyampaikannya. Riwayat Tirmizi. Keterangan orang yang alim itu atau orang yang berpengetahuan itu adalah menyambung lidah para anbiya, para nabi dan pewaris tugas mereka. Maka sewajarnya dia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman daripada para ulama. Oleh sebab itu, ulama jangan berdiam diri. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadah, menjadi ikutan dalam melakukan kebaikan, dan menegur kesalahan mereka. Jadi kita ni, manusia ni, dia bermacam-macam perangai, bermacam-macam cara. Ada orang dengan cara yang lembut dia boleh terima. Ada orang dengan cara yang melawak dia boleh terima. Ada orang dengan cara yang kasar, tegas dia boleh terima. Ada orang dia hati dia sangat lembut, tak boleh kita itu bergurau sedikit, tak boleh. Dia akan kecil hati. Ada macam tu, macam-macam cara. Sebab itulah ketika kita menuntut ilmu ni, kita ini sebaik yang mungkin kita akan jaga diri kita ini, sehingga jangan sampai guru kita ini dapat melukakan hati kita. Macam mana? Kita tidak dapat, jangan kita sampai kita dengan disebabkan kita, guru kecil hati dengan kita. Apa sekalipun kita buat cara jangan sampai guru itu kecil hati pada kita. Sebab kita takut ilmu yang disampaikan itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kesalahan yang kita lakukan itu, kita takut kesalahan yang boleh mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sahaja orang yang menyampaikan akan ilmu, tapi orang yang menuntut ilmu itu juga harus menjaga akan adabnya. Jadi kalau kita nak mengajar orang, kita harus menerima atas teguran daripada orang. Kalau kita nak mengajar orang, berarti kita harus menerima apa sahaja perangai atau perbuatan yang mereka lakukan. Sebab itulah guru ini
atau ulama ini dia besar pahala dia. Nak menyampaikan ilmu ni bukan senang. Dia harus memberikan kefahaman. Lepas tu dia harus menyampaikan, tak boleh berdiam diri. Kita pula sebagai penuntut, jaga juga akhlak kita, adab kita dengan guru kita, supaya antara guru dan kita ini, penuntut ini, saling mendoakan, saling dapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Jika ulama itu berdiam diri, kalau seseorang ulama itu berdiam diri, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bahu mereka. Jadi berat. Kalau kita ini dah dipangkat sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai mufti, sebagai menteri agama, berat. Tugas dia sangat berat. Sebab dia harus menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh satu masyarakat tersebut. Kalau penduduk itu dalam satu karya ada ustaz, adanya ulama, kalau karya itu melakukan maksiat, berarti harus wajib untuk menegurnya. Kalau negeri itu ada melakukan maksiat, berarti harus dicegah oleh para mufti dan sebagainya. Mengambil berat tentang masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tersebut. Apatah lagi dia harus memegang pula satu negara, seperti mufti atau menteri agama contohnya. Berarti dia harus memegang Malaysia contohnya. Negara Malaysia ini harus pegang. Apa yang terjadi kat Malaysia ni yang menyebabkan asbab mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harus mencegahnya, harus membimbing. Sebab itulah tugas para ulama ini semua sangat berat. Diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat, kelak nanti akan ditanya oleh Allah, apa yang kau buat? Apa yang engkau lakukan ketika aku memberikan amanah kepada kamu? Adakah engkau semata-mata nak mendapatkan habuan dunia sahaja, atau engkau menyampaikan ilmu yang engkau tahu untuk kau sampaikan kepada mereka? Itulah berat tugas-tugas daripada para ulama. Oleh itu mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan juga masyarakat. Mungkin juga suatu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi apabila kita telah sebarkan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu daripada kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda dan keuntungan yang besar kerana menyampaikan amalan yang lebih baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Sebab itulah kalau kita lihat sebelum ni pernah yang berlakunya amalan-amalan yang sesat, yang mana mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dan sebagainya. Maka bagaimana, siapa yang nak memperbetulkan kekeliruan dalam masyarakat ini? Jadi orang atasan lah. Mereka ini ada sumber-sumber yang lebih cepat daripada orang bawahan. Contoh dia ada mufti, berarti dia ada saluran-saluran yang lebih cepat. Dia menteri agama, lebih pangkat lebih tinggi, dia lebih banyak saluran yang lebih cepat untuk menyampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat ni sentiasa dibimbing betul apa yang dia kerjakan ataupun salah ketika melakukan satu perbuatan tersebut. Maka kena cepat bertindak. Maka mungkin juga suatu amalan itu hanya sekali atau dua kali sahaja yang kita dapat amalkan, tetapi
apabila kita telah sebarkan atau menyampaikan kepada orang lain akan ilmu, satu amalan, barangkali orang yang mendengarkan itu pasti akan lebih lagi untuk mengamalkannya. Sebab itulah kita, kalau para ulama ini harus menyampaikan ilmu ataupun satu amalan yang mana benar-benar itu amalan yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak melanggar akan syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebabnya kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Orang yang mendengar itu akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka akan ini kalau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalan yang betul, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau menyampaikan itu ilmu yang sesat, apatah lagi. Maka teguran ataupun ulama itu harus dikuatkuasakan dengan sebaik yang mungkin. Kalau kita di bawah ini pun bukanlah hanya berdiam diri, tetap harus menyampaikan. Sentiasa kita menasihati. Sebab masyarakat ini dia sangat memerlukan akan nasihat, pedoman daripada para ulama, para asatizah, para ustaz untuk membimbing mereka. Kadang-kadang kita umur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, tapi kita kadang-kadang tak khusyuk dalam solat. Tapi kita hanya berdiam diri sebab kita tidak mahu orang lain mengetahui apa masalah yang ada pada diri kita. Kadang-kadang yang membelenggu diri kita itu adalah perasaan malu yang menguasai diri kita. Sedangkan itulah asbab untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kita harus tahu bagaimana kita nak menggunakan perasaan-perasaan ini, ketika bilakah kita harus menggunakan perasaan ini. Kadang-kadang kita boleh kat luar, kita boleh berjoget, kita boleh menari, kan? Tak ada pun perasaan malu. Tapi ketika kita tanya akan hukum, satu pun hukum tentang masalah kita dalam solat, dalam wuduk dan sebagainya ini, nak mendekatkan diri dengan Allah ni kita malu. Mana kita letak perasaan malu itu salah tempat. Manusia ni ada perasaan malu, ada perasaan marah, tapi kita salah tempat. Kat mana kita nak letak tempat ini? Kita harus cari bagaimana kita nak letakkan perasaan-perasaan ini di tempat yang betul. Di tempat yang benar-benar kita rasa ni dah betul lah ni. Berarti bukanlah berarti kita harus menuntut ilmu itu langsung tidak ada perasaan malu, tak. Maknanya perasaan malu itu jangan dilebih-lebihkan sehingga kita tenggelam dalam dikatakan sifat kejahilan. Kalau kita tak tahu, berarti kita tanya. Sebab kita bertanya itu tentang masalah kita, bukan masalah orang lain, masalah diri kita. Bagaimana kita nak mendapatkan khusyukan dalam solat, bagaimana kita nak rasakan lazatnya, hebatnya solat bersama imam, mana solat berjamaah. Kadang-kadang kita itu lebih syok lagi untuk kita solat bersendirian. Mungkin kita tak apa, cepat lagi 5 minit, kadang-kadang 4 minit je kita boleh solat. Tapi dengan imam kita rasa lama. Kadang-kadang kita fikir macam tu. Tapi kita tak fikir kelazatan solat berjamaah. Kalau kita lihat pada zaman sahabat dulu, siap pergi ke rumah-rumah, ketuk pintu masing-masing supaya mereka ini keluar untuk solat berjamaah. Tapi kita ini tak ada orang macam tu. Tapi kita lebih lagi berfikir bahawasanya maslahah ataupun apa yang kita fikirkan itu adalah fikiran yang negatif. Kita fikir nanti rumah kosong lah, tak ada orang kan, nanti dalam perjalanan orang nak rompak lah, apalah. Kita fikir macam tu. Sedangkan kalau orang yang menuntut ilmu ni, pasti Allah Ta'ala jaga dia. Bukan jaga dia, jaga harta benda dia dan sebagainya. Sebab tu dalam solat kita harus tinggalkan semua duniawi. Tinggalkan semuanya. Kerana kita bergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita mahukan. Jadi
kelebihan orang yang mengajar akan ilmu ini, kelebihan dia itu adalah dapat memberikan kebaikan, keindahan bagi orang yang mendengarkannya. Malah orang yang mendengarkan itu pasti akan mengambil akan manfaat daripada orang yang menyampaikan. Dan penuntut ilmu itu sangatlah beruntung ketika dia mendapatkan atau menguasai akan ilmu yang dia pelajarinya. Kalau kita belajar Al-Quran, berarti kita mengambil keuntungan daripada membacanya dan memahaminya, serta kita dapat beramal apa yang ada dalam isi Al-Quran itu sendiri. Bukan sekadar kita boleh membaca, tapi kita boleh mengamal, kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Terkadang kita boleh baca dengung, boleh baca dengan baik, tetapi kita tak faham apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti contoh, kita lihat yang kita dengar, iaitu pada hari Jumaat, selalu khatib akan mengatakan tentang takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan sekadar khatib itu nak menyampaikan apa yang dikatakan, bukan sekadar kita nak mendengar sahaja, tetapi ibrah ataupun terjemahan daripada apa yang dikatakan itu yang kita ambil. Allah SWT sebutkan, wahai manusia, bertakwalah kamu. Wahai orang-orang beriman, bertakwa. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu takut selain daripada Allah. Nak menggambarkan tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling berkuasa. Itu nak menggambarkan. Dan Allah Taala sebutkan, jangan kamu mati selain daripada agama Islam. Nak menggambarkan bahawasanya jangan kamu murtad sesekali. Walaupun orang itu nak membunuh kita sekalipun, tetap kita itu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah balasan kalau kita memeluk agama Islam sehingga akhir hidup kita ini, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan lagi apa? Digambarkan lagi seseorang, orang yang beriman tetapi dia melakukan dosa, tetap dimasukkan api neraka, tetapi bukan selamanya. Dibasuh dahulu dosanya sehinggalah dosanya selesai dan masuk dalam syurga Allah. Nak gambarkan masuk syurga itu adalah untuk orang Islam sahaja, untuk orang beriman sahaja, bukan orang selain daripada agama Islam. Orang kafir tak ada. Walaupun kita lihat orang kafir itu bersedekah, kan, berikan sumbangan dan sebagainya, kita nampak kebaikan, tapi tak dapat pun pahala dari sisi Allah. Tapi orang beriman, dia dapat pahala, dapat kebaikan di sebalik dia sumbangkan itu. Itulah perbezaan antara kita orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah disambung hadis yang seterusnya pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita, untuk meneruskan lagi, untuk mencari ilmu yang mana kita dah dengar keuntungan di sebalik kita dapatkan ilmu, dan kita tahu dah kemuncak daripada takwa itu adalah sangat tinggi, dan jadikan diri kita itu sebagai kunci kebaikan. Kita dah belajar dah, iaitu ketika kita tidak tahu akan sesebuah ilmu, maka kita harus bertanya, kerana bertanya itu adalah kunci daripada ilmu. Jadi jangan kita rugikan waktu, umur yang kita Allah Ta'ala berikan ini. Kadang-kadang kita rasa, kenapalah Allah Ta'ala panjangkan umur kita lagi? Sebab Allah Ta'ala panjangkan umur kita ini dikarenakan kita ini muhasabah diri kita, kerana mungkin kemungkinan Allah Ta'ala nak kita itu sentiasa bertaubat. Umur kita bertambah bukan berarti kita lebih lama duduk di dunia, tapi hidup kita ini bertambah atau umur kita bertambah ini, semakin dekat kita dengan alam kubur.
Maka kita manfaatkanlah ilmu atau umur yang Allah Ta'ala beri ini, kesihatan yang baik ini, untuk kita sentiasa mencari ruang dan waktu untuk kita sentiasa menuntut ilmu. Apa sekalipun kita nak buat, kita buatlah, tapi jangan lupa untuk kita menuntut akan ilmu. Dan kita telah lepas kita telah membahaskan tentang tuntutan ilmu ini adalah salah satu titipan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan titipan daripada para ulama, bukan titipan atau ucapan yang disampaikan oleh para ustaz dan sebagainya, tapi titipan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih kasih dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan kita belajar ilmu hadis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan iaitu syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dapat minum di telaga Al-Kautsar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan asbab, dengan syarat. Nak mendapatkan semua itu mestilah melalui dengan kita perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah setiap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakailah kita tunaikanlah apa yang kita dengar, apa yang sunnah Nabi, tak kisahlah sugi ke apa sahaja pun kita kerjakan. Apa yang Nabi buat, itulah kita lakukan. Itu semualah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.